Ha. Dia ni, kita bab bulan Ramadan ni yang seronoknya, banyak orang akan tahu bulan Ramadan betul-betul dekat bila keluar lagu. Ramadan datang, hati pun girang. Jangan betulkan siaran TV anda. Sound tu memang nak begitu. Ha. Jadi yang paling penting bagi kita ialah, jika Allah panjangkan umur kita dan rezekikan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini adalah satu peluang yang amat besar, tuan-tuan dan puan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah ya Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna, wa nadimna, wa nadimna ya Allah. Allahu Allah, Allah ya Allah. Hasbi ما في قلبي على محمد
الحق لا إله هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dirahmati lagi kita kasihi Al-Fadilatul Syekh, Kakanda Tuan Pengerusi Majlis Ceramah atau Kuliah pada malam ini. Yang dirahmati lagi kita kasihi kepada penasihat Surau Al-Munawwarah. Al-Munawwarah, ya betul, Surah Al-Munawwarah kita Al-Fadilatul Syekh Ustaz Fazli. Betul Ustaz Fazli, masya-Allah. Yang dirahmati lagi kita kasihi kepada seluruh saf kepimpinan Surah Al-Munawwarah, Ashabul Fadilah, pengerusi, timbalan pengerusi, bendahari, apatah lagi Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal Siap serta ahli jawatan kuasa Surah Al-Munawwarah. Dan sekaligus kepada yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus mai bawa kawan-kawan berhimpun di perkarangan, juga di dalam rumah Allah di Surau Al-Munawwarah pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat, taufik, hidayah yang berpanjangan sehinggalah kita diusung ke pusara aman. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan selamanya ana mengucapkan syukur kehadrat Tuan punya dunia, kerana ini pertama kali rasanya ana sampai, kaki yang dhaif lagi ini disampaikan oleh Tuan punya dunia dengan keizinan daripada pihak Surau Al-Munawwarah perbincangan merealisasikan program pada malam ini. Alhamdulillah, takdir Allah kita dipertemukan pada malam ini. Ana ucap syukur banyak-banyak kehadrat Tuan punya dunia dan terima kasih atas keyakinan dan amanah sebenarnya berat sebenarnya yang kita tanggung untuk menyampaikan perkongsian ini. Bukan bermakna yang duduk di atas lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Sebab yang paling penting antara kita semua, termasuk kakak-kakak kat belakang tu, yang paling penting kat hidup kita ni ialah, orang selalu sebut mutakhir ini bagaimana penghujung kehidupan kita. Itu yang sebenar banyak orang sebut. Awal tu tak begitu penting. Ya, proses pembelajaran penting, proses ilmu penting dari awal. Tetapi yang paling terpenting ialah bagaimana kita nanti apabila pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut, ini yang kita khawatir, ini yang kita gusar. Kerana apa? Kerana kita tak tahu amalan-amalan yang kita buat selama hari ni nampaknya nampak kemeh. Tapi kita tak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama ada Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya atau tidak, kita tidak tahu. Cuma Imam Ghazali pesan kena ada perasaan raja' dan khauf, iaitu takut dan harap. Takut kalau amalan kita tak diterima, dan juga kita rasakan bahawasanya haraplah bahawasanya amalan-amalan kami yang sedikit dan tak seberapa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang begitu penting. Sebab itu kita di dunia ini adalah pentas ujian, menunggu penceramah juga adalah ujian juga. Minta maaf kakak, abang semua, saya minta maaf banyak-banyak. Hari ni hari agak kelang kabut saya sedikit. Jarang macam ni. Sebab hari ni saya ni penggemar kucing dengan orang rumah saya.
Jadi kucing kami ni tak tahu sekarang ni virus corona macam-macam, tapi tak tahu kucing pun dia ada virus FPI ke apa benda, kita tak tahu lah. Tadi kita rujuk pada hospital veterina. So tadi kami bawa bergegas untuk mengantar sebab sudah 3-4 ekor dah kembali ke rahmatullah. Jadi yang seekor ni kita nak selamatkan, itu yang agak sedikit kelewatan, mohon ampun dan maaf insya-Allah. Baik. Pertama dan selamanya, minta maaf ya, yang di sebelah kiri saya ni vokalis terkini kumpulan Mega. Kenal kumpulan Mega kan? Tahu kan kumpulan Mega kan? Dulu Zaris, lepas Zaris Rahmat Mega, lepas Rahmat Mega Reno Mega. Jadi beliau merupakan salah seorang yang sentiasalah bersama-sama dengan kita dalam majlis, sebab beliau ada kepakaran dalam audio system. Sebab itu saya minta izin kepada sahabat tadi untuk upgrade sikit, kita bagi kepuasan halwa telinga, sebab mungkin ni lagu banyak nak keluar ni. Jadi aku memang mengharap sangat supaya sound system ini membantu. Sebab itu mohon maaf Ustaz Fazli sebab kadang-kadang di mana masjid, even Masjid Negeri Pulau Pinang dengan Sahibus Samahah baru ni pun, kalau boleh kita nak masukkan jack ni juga, dia gadget ni juga. Tapi al-maklum kita masuk tempat orang, kita kena tanya ayahanda kawasan dulu. Ayahanda kawasan tak bagi, kita tak pandai-pandai. Tapi alhamdulillah, terima kasih kita kerjasama, dan alhamdulillah itulah tugasan Reno Mega. Sebab Mega pun sekarang ni nampaknya mentari Mega di ufuk timur. Kan? Bukan kata Mega, search sendiri pun dah berpecah kan, dalam keadaan ini. Ni tiba-tiba pula cerita rock ni pula aku tak faham ni, orang nak sambut Ramadan kan. Kan, tapi dia punya aura dah macam tu Ustaz. Kata macam mana kan, itu perjalanan kita masing-masing kat sini kan. Semua orang kalau tak ada dulu tak ada sekarang. Jadi kita bercerita, kita berkongsi rasa ni. Amin. Dan beliau sekarang ni tengah buat decoration untuk masjid, surau dan musola dia. Jadi kalau anda ada teman-teman dekat luar yang tengok masjid, surau, rumah Allah kelam aja, redup, dal, orang putih kata dal kan. Jadi nak pasang mihrab macam ni, tak pasang apa-apa lagi kan, mihrab khot ke apa, itu kepakaran mereka lah. Mereka ada bisnes adik-beradik mereka. Boleh hubungi nanti jumpa dia kat luar, kerana ada sesuatu juga menunggu kat luar. Tak apa, kita selesaikan amanah kita ini dulu insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik pun ada alhamdulillah, masya-Allah. Memang hanya tinggal beberapa hari saja lagi akan masuklah bulan Ramadan. Dia ni, kita bab bulan Ramadan ni yang seronoknya, banyak orang akan tahu bulan Ramadan betul-betul dekat bila keluar lagu Ramadan datang, hati pun girang. Jangan betulkan siaran TV anda. Sound tu memang nak begitu. Kan? Keluar lagu tu, tahu Ramadan nak datang. Kalau dulu zaman-zaman kita dulu Kak, kalau zaman-zaman Ana dengan ayahanda di sini, kita dengar lagu Imat. Kita dengar lagu ada penyanyi dari Lebanon ke apa? Imat dia buat craft tangan. Dia pun nyanyi lagu Ramadan juga. Jadi yang paling penting bagi kita ialah, jika Allah panjangkan umur kita dan rezekikan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini adalah satu peluang yang amat besar tuan-tuan puan-puan. Tapi kita tak rasa bro, sis. Pasal apa? Kita dah rasa benda tu klise. Okey, lepas Rajab, Syaban, lepas Syaban, Ramadan. Tak ada rasa apa. Pasal apa tak ada rasa apa-apa? Sebab tuan-tuan puan-puan, antaranya kita hanya tahu tarikh lahir kita di dalam bulan Masihi. Kalaulah ana tanya seorang-seorang malam ni tarikh lahir dalam bulan Islam, ana rasa ramai juga yang terjebak. Betul tak betul? Ikhlas hati kita lah kan. Kita bukan nak muji, tidak. Sebab ana pun begitu juga dulu. Kita dengan Masihi, takwim hijriah kita lupa, takwim hijrah kita lupa. Ana dalam bulan Islam, kalau dilahirkan, kalau dalam bulan Masihi 5 hari bulan 11 1969.
Itu Masihi. Kalau Hijrah 24 Syaban 1389 Hijrah. Itu tarikh ana dalam dilahirkan ke dunia. Jadi kita kena ambil tahu juga sedikit sebanyak, sebab kita orang Islam. Kena tahu bulan Islam kita dah hari bila, baru boleh kita koreksi daripada situ. Ya, itu yang pertama. Jadi maknanya bila kita dari situ dah ambil cakna, barulah timbul cerita Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani di zaman Islam, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab and Sya'ban, Ramadan and lepas Ramadan and Syawal, Zulqa'dah and Zulhijjah di zaman Islam. Tuan-tuan, barulah kita tahu perjalanan kita, perjalanan umur kita di dalam tahun Islam. Tahun Islam berbeza, sebab itu bulan Rajab. Pak Imam siap-siap, Ustaz Fazli siap-siap baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nampak tak doa ini dibacakan sekarang, tuan-tuan? Sebab kita merentas masa dalam mood hijrah. Kalau mood Masihi tak terkesan. Yang dia tahu 14 Februari Valentine's Day. Jadi kita alhamdulillah, tuan-tuan, sikit sebanyak kita merubah paradigma rentasi umur kita di atas dunia sementara ini. Kita ambil pot mengenai soal apa? Soal takwim hijrah. Sebab itu syukur banyak-banyak, tuan-tuan. Apa yang perlu kita syukur? Kenapa? Kerana Allah memaksa kita untuk berpuasa. Ayat ni nampak macam tak berapa nak kena, tapi itulah sebenarnya, tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Syukur kerana Tuan punya dunia paksa hamba-hambanya, makhluknya yang bernama manusia ini, khususnya umat Islam yang telah mendapat taufik dan hidayah ini, untuk berpuasa. Why? Nasib baik why. Kalau Z terus tak ceramah aku, why? Pasal apa? Pasal kalaulah tak dipaksa, tuan-tuan perempuan, Allah, siapa yang nak berlapar? Siapa yang nak haus kering kontang dahaga ni, tuan-tuan? Siapa yang tak nak bersama antara dah halal suami isteri, yang tak halal pun bujur lalu melintang melompat? Ini yang halal haram, start subuh sampai maghrib. Bayangkan, semuanya enggak enak, bro. Ya mas bro, enggak enak. Siapa yang suka? Enggak suka. Tapi Allah paksa kita, tuan-tuan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kuperintahkan kewajipan berpuasa ke atas kalian sebagaimana yang telah kuperintahkan ke atas umat terdahulu sebelum kamu, sebagaimana umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian mendapat kejayaan atau ketakwaan. Tuan-tuan, hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat yang disebutkan tadi ialah, tuan-tuan perempuan, menyatakan ini satu ibadah yang kita nak ni, yang dekat ni.
Sya'ban, sekarang dah Sya'ban. Lepas ni Ramadan. Ramadan ni ada satu ibadah yang disebut yang paling tertua di antara ibadah-ibadah lain. Banyak ibadah, tetapi ibadah antara ibadah yang tertua adalah apa, tuan-tuan puan-puan? Ibadah yang tertua ada 3 antaranya. Pertama, korban. Korban, ibadah korban. Pasal apa? Zaman Nabi Allah Adam lagi dah wujud korban. Antara korban yang dipohon ke atas Qabil dan Habil, anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu satu dalil dia. Yang kedua, ini ibadah yang terdahulu, yang tertua. Yang kedua, solat. Solat juga bahawasanya merupakan ibadah yang tertua. Sebab diberitahu bahawasanya terdahulu memang para anbiya melakukan solat, cuma ditutup dengan sallu kama raaitumuni usalli, kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolatlah kalian dengan cara kalian melihat aku bersolat. Jadi maknanya tertutup dan terhapus solat-solat terdahulu, maka khatam, penutup, tamam ada yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Solat ada dari dulu lagi. Cuma cara solatnya tak sama. Itu saja. Bukan nak bahas. Mesti korang tanya-tanya ni. Tak juga Ustaz macam mana Nabi Ibrahim solat ni? Kan? Kita mesti terfikir gitu kan? Cuma ada dibahas oleh ulama-ulama. Ada yang kadang mendongak ke langit, ada yang kadang menurut malaikat yang duduk di Baitul Ma'mur, caranya rukuk-rukuk saja, sujud-sujud saja. Sehingga digambarkan dalam kitab-kitab yang dibahas para ulama, para anbiya mereka melakukan solat tak sama dengan yang kita ni. Yang kita ni tamam, penutup, cantik, sempurna. Jadi kita jangan bahas dah. Yang dulu tinggalkan dulu. Yang penting kita buat solat apa yang Nabi suruh kita buat. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila kita isu benda macam ni, contoh benda ni akan jadi isu dan jadi viral, jadi perdebatan. Yang tak solat tetap tak solat juga. Tapi nak cerita pasal macam mana bro Nabi Ibrahim solat dulu, ini kita kena kaji. Dalam kau kaji benda tu, solat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh tu kau tak dirikan juga. Ini masalah tuan-tuan puan. Jadi akhirnya ilmu menjadi kutub khanah. Ilmu menjadi perpustakaan dalam otak. Sebab apa? Dia nak berdebat dengan orang. Ini bukan tujuan ilmu. Tujuan ilmu untuk amal. Dan dah Nabi pesan dah, solat sebagaimana kalian melihat aku solat. So solatlah. Kita pergi ke Mekah, mereka bersolat. Kita pergi ke Madinah, mereka bersolat. Pergi ke Masjidil Aqsa, mereka bersolat. Itulah cara solatnya, sama macam kita. Cuma bezanya dari segi mazhab. Ada letak qiyam tangan di sini, ada letak di situ dan sebagainya. Itu persoalan furu'iyah, tak ada masalah pun. Jadi jangan kita meletakkan prioriti yang tak utama di atas kewajipan. Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau korban tadi adalah merupakan satu ibadah yang tertua, solat juga ibadah yang tertua, dan puasa juga adalah merupakan suatu ibadah yang tertua. Jadi kita nak cek, sebelum saya nak sebut dalil-dalil dia tu, kita kena faham begini tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah Allah paksa kita untuk berpuasa. Dan ingat tuan-tuan dan puan, ya aqil, Allah tak perlu kepada berlapar dan dahaganya engkau. Allah tak perlu kepada kita ni besok tuan-tuan dan puan, yang kadang-kadang kita puasa ni tujuan utama yang seronok apa? Waktu nak balas dendam waktu maghrib tu. Ayat dia balas dendam kan? Nasi sampai tak nampak, lauk nala ya. Bendi kecil-kecil tak mau, bendi besar ya. Sur, orang Penang kata sur. Nasi kandang ni, sur. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal balas dendam punya pasal. Tak apa. Kita dulu begitu tak? Sama, seropel je. Sama tapi tak seropel kata orang Perak. Pasal apa? Pasal kita dulu tak belajar hakikat puasa. Yang kita tahu, lapar, confirm. Pukul 7 suku sekarang, 7.20 nak buka puasa, dah memikir dah apa benda kita nak buat. Baik, kita tinggalkan tu. Puasa ni Allah tak perlu kepada ibadah kita tuan-tuan dan puan. Tak ada cacat celah sikit pun Allah.
Tetapi sebenarnya kita tak sedar yang kita yang perlukan kepada Allah, sehingga bila dihukumkan wajib baru dapat manfaatnya untuk engkau juga, bukan untuk Allah. Faham tak maksud ana ni? Allah hukumkan kewajipan satu ibadah kepada kita ni, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kalau aku tak buat wajib kat atas engkau, maka pasti korang tak akan buat. Bila korang tak buat, korang tak akan dapat feel hikmah, kesan kebaikan dari ibadah itu. Macam ibadah puasa. Sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, kita tak sedar yang kita perlukan Allah, sehingga Allah mewajibkan sesuatu hukum, akhirnya baru kita tahu manfaatnya. Tuan-tuan perempuan, tak ada ibadah yang Allah perintahkan sia-sia, pastinya dan pasti. Tapi sebab apa kita kata mengapa hukum Allah ni macam ni, mengapa sampai kena berlapor, mengapa sampai begitu, mengapa sampai begini? Sebenarnya engkau tak dapat menangkap apa yang Allah nak bagi. Itu je bro sis. Kita dalam ibadah ni satu je. Bila capek dalam beribadah, kita akhirnya letih, kita tinggal dan sebagainya, rupa-rupanya kita tak dapat menangkap apa hikmah atau kesan dari ibadah. Kerana apa? Kerana Sang Bilal kan kena melaungkan azannya dah masuk waktu isyak, insya-Allah. Muazzin kita nak azan dulu macam mana? Ustaz Fazli, macam mana? Ana follow aja. Ya? Azan dulu tafadhal mashkur. Insya-Allah. Ada mic kan? Mic ada mic.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah. Sambung ya. Baik. Dalam bab puasa tadi dikatakan bahawa kita yang belum menangkap hikmah daripada berpuasa, kita yang belum dapat menangkap hikmah daripada bersolat, kita yang belum dapat menangkap hikmah daripada zakat, kita yang belum dapat menangkap hikmah daripada menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Kita je sebenarnya, tuan-tuan. Sebab itu bersyukur orang yang panjang umurnya dalam keberkatan. Allahumma barik fi umrik. Bila ada ni ibu-ibu pesan, saya pesan tuan-tuan perempuan, kalau ada orang kenduri untuk ni Tansapuri kita ni nak buat majlis happy birthday, biasalah tuan-tuan, dalam ramai-ramai mesti ada yang nak buat kek, betul? Kalau anak-anak kita nak sambut birthday, nak kek, letak kek. Kita nak menolak anak kita, kan? Dia pun nak happy macam kawan-kawan dia buat macam tu. Kita nak kadang-kadang nak keras sangat pun, alamak aku dulu macam tu juga. Jadi kadang-kadang kita fikir ginilah, kalau boleh, kalau nak kek tu tak ada masalah, tapi kalau boleh elakkan lilin tu, kita elakkan. Saya keluar sekejap, sebab ini fenomena. Kadang-kadang kita ceramah ni kena faham dengan realiti dan waqi' sekarang. Ceramah zaman dulu dah lepas dah, ni yang sekarang. Apa yang kita nak bawa daripada ibrah. Jadi letak lilin tu jadi masalah. Kalau kek tu untuk jamu makan masih muskilah, tak ada masalah. Kadang-kadang setahun umur budak sebatang lilin atas kek, 5 tahun umur budak 5 batang lilin atas kek, 50 tahun umur budak 50 batang lilin atas kek. Kau bayangkan tengok, gigi pun dah tak ada dah. 70 tahun kadang-kadang pun ada juga. Jadi kalau boleh, kalau nak makan, makan tak ada masalah, tapi jangan sampai mentasyabuh. Mentasyabuh menyerupai pada golongan orang-orang kufar. Kita ada juga lagu-lagu kan, biasanya kalau orang ni akan nyanyi lagu Happy birthday to you, happy birthday to you, akan keluar lagu tu. P. Ramlee selamatkan keadaan dalam filem dia, betul? Allah selamatkan kamu, nampak tak P. Ramlee? Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Ismet Ulang Raja, Allah selamatkan kamu. Contoh. Jadi maknanya adalah Allah di situ. Anything kalimah Allah ada berserta, insya-Allah terelak penyakit al-ain, tuan-tuan perempuan. Apa pula ni al-ain, ustaz? Penyakit yang sukar dikesan oleh para saintis doktor. Penyakit panahan pandangan mata masing manusia. Tak semesti dia dengki kena penyakit. Dia suka puji pun boleh dapat penyakit, tuan-tuan. Jangan main-main. Al-ain. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kalau ada yang boleh membunuh, ain antara salah satunya. Penyakit panahan mata orang memandang. Sebab itu setiap kali apa perbuatan anak-anak nak diposting dalam media sosial, letakkan kalimah subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kalimah Allah menjadi pendinding untuk panahan mata yang tidak baik. Itu panahan Allah. Baik, kita masuk balik. Jadi maknanya kita yang tak dapat kesan, kita tak dapat nak korek, kita tak dapat nak feel ibadah yang kita lakukan. Sebab itu orang suka dengar lagu. Sebab lagu dia tak perlu bersusah-susah. Dia dengar dia tenang dah. Lautan mana yang tidak bergelombang, betul tak? Kita dengar je. Bumi mana yang tak ditimpa hujan, kita dengar relax, masyuk satu, masyuk.
Tapi Quran, hadis, kita kena hadam sebelum padam. Berapa ramai yang betul-betul nak mengaji? Alhamdulillah, ni yang datang lebih kurang 1000 orang, termasuk yang tak datang ni sebenarnya. Kat live banyak ni bro, kat live banyak ni kan. Aku sampai ke tayak pun terlupa nak pakai lah, bayangkan. Tak kisahlah, kau pun faham ni. Begitu keadaan. Jadi mengaji kan, mengaji penting tuan-tuan. Dia menghidupkan hati kita supaya kita tidak tertipu oleh dunia ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Maknanya kita sekarang ni nak tangkap setiap amal kita tu, nak feel that mood betul-betul sebenarnya ke mana dibawa. Selalunya perintah-perintah Allah tidak pernah sia-sia, pastinya akan membawakan kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan kamu akan dibongkarkan dari kuburan-kuburan, kamu akan dibawa berombong-rombongan menuju ke dalam jannah Allah. Yang ini yang kita nak. Itu kalangan orang syariat. Kalangan orang-orang lain dia kata, ustaz, saya nak beribadah ni, saya tak perlu diumpan-umpan dengan syurga ustaz. Itu lagi deep lah. Saya tak perlu diumpan dengan syurga ustaz. Saya tak perlu nak dimomok-momokkan dengan siksaan neraka, dengan menjulang dia api-api dalam neraka ustaz. Saya tak terkesan pun ustaz. Pasal apa? Sebab aku cinta kepada Allah. Orang yang cinta pada Allah, dia dah tak terkesan dah dengan semua tuan-tuan. Dia buat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita nak capai makam ni lah tuan-tuan, betul tak? Tapi kena rentaslah dulu. Kalau tak rentas, kita tak tahu. Tak kena uji, kita tak tahu. Tak kena uji, baru kita tahu tara mana kita, kan? Allahu Akbar tuan-tuan. Kita mintalah pada Tuhan punya dunia lindung kita, dapat memimpin kita. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doa kita setiap kali, minta rasyad, jalan yang betul-betul yang diridai Allah. Jangan lupa bu, doa ini surah Al-Kahfi ayat 10. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jangan lupa doa ni akhir zaman, insya-Allah. Habis. Baik. Betul lah, ibadah sebenarnya puasa ini antara ibadah tertua. Kerana apa? Nabi Allah Adam alaihissalam juga sudah mula berpuasa. Yang dikata siyamul bid, maknanya berpuasa pada hari-hari putih yang anda buat, yang mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya ada pendapat menyatakan Nabi Allah Adam telah awal buat pada hari 13, 14 dan 15 setiap bulan. Nabi Allah Adam dah buat dulu dah. Nabi Allah Adam alaihissalam pada 10 Muharram berpuasa kerana memperingati pertemuannya dengan Siti Hawa di Arafah. Kemudian itu Nabi Adam. Nabi Nuh tuan-tuan. Nabi Nuh berpuasa ketika bahteranya terumbang-ambing di lautan membawa beberapa umat ketika itu yang sempat diselamatkan bersama binatang-binatang. Nabi Nuh ketika kapal bahtera mereka terumbang-ambing di lautan, banjir besar, ketika itu Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya di atas bahtera itu untuk berpuasa. Puasa. Tuan-tuan tahu Nabi Nuh ni, Masya Allah, Nabi Nuh tahu ke bahawa nak datang banjir besar? Yang Nabi Nuh tahu diperintahkan oleh Tuhan punya dunia untuk buat bahtera dalam keadaan bumi kering kontang. Tak masuk di akai betul, tuan-tuan. Akai mana kan? Orang Kedah, orang Penang. Akai mana? Memang Islam tak boleh baca dengan akal semata-mata tuan-tuan. Kalau Islam boleh baca dengan akal tuan-tuan, ramai dekat mana? Ini apa nama pangsaburi kita ni? Tak boleh dengar. Lagun Perdana ni dah lama dah bila Kenduri kahwin. Apa nama kenduri kita ni? Apa nama? Yop.
masak apa kata anak Mika kahwin dengar ceritanya apa, masak apa sedap dengar. Aku tak ada lah apa banyak apa, tapi alhamdulillah lah aku dah tempah dah apa dah. Kucing goreng. Pasal apa kucing goreng? Pakai logik angkai. Kucing pertama dia makan benda-benda yang baik aja. Jarang dia makan benda yang tak baik. Kita pula bagi dia whiskas lah, bagi dia makan yang berzat, bagi vitamin. Dan kucing kalau dia buang air, dia reti untuk kais tanah. Walaupun atas simen, dia kais juga. Wah, tak terkais pun. Atas simen pun. Sebab aku banyak kucing, aku tahu lah, kita tengok perangai dia semua. Tuan-tuan, kucing pun bersih tuan-tuan. Dia mandi, dia jilat diri dia sendiri. Makan pun makanan yang berzat, bervitamin, lemak hingga berjilat kaki. Tapi bila kenduri, ada tak orang dekat lagun ni, Pangsapuri Lagun ni, nak buat kenduri sate kucing? Ada. Yang sebaliknya kita buat sate apa? Sate ayam lah. Sate ayam common sangat, biasa lah. Pasal apa? Tapi kalau ikut logik, ayam dengan kucing bersih lagi kucing. Betul tak betul? Ayam apa yang dia tak makan? Minta maaf kotor lah sikit bunyinya, tapi pasal nak bagi tu hukum fiqh ni, nak bagi faham, najis manusia pun dia makan. Tak. Yang dia patuk tu, najis tu, dia makan. Lepas tu pula, dia bukan macam kucing yang reti mandi ke apa semua. Nak je pula kalau masuk dekat dapur kita, tengok akak-akak dia punya marah kat ayam. Aku baru nak basuh beras, kau dah makan beras. Marah dengan maki hamun keluar, lari-lari sempat pula berak. Dan dia keluar. Itu perangai ayam. Tapi bila kenduri, orang makan ayam daripada kucing aja berbenar lah kau ni. Pasal apa ustaz? Pasal hukum Allah kata haram makan kucing, halal makan ayam setelah disembelih. Tutup cerita. Tamam, khalas. Maknanya apa? Saya nak relate dengan cerita agama ni bukan boleh pakai akal. Kalau pakai akal, dah lama dah buat kenduri sate kucing. Tu maksud saya. Isra Mi'raj tak boleh fikir dengan akal. Puasa pun nak suruh orang 12 jam berlapar, ikut akal pun memang tak boleh. Tetapi ini yang kita nak bahas. Baik, Nabi Nuh dia suruh buat bahtera, belum banjir pun, tapi dia buat tak? Tongkat Nabi Musa, hai Musa, kau lemparkan tongkat kau tekankan tongkat kau ke bumi. Nabi Musa dia tak tahu pun bahawa dia hentakkan tongkat tu akan terbelah lautan merah. Nabi Musa tahu, Moses tak tahu. Tapi dia sebab apa? Yakin ni yang hilang daripada kita sekarang, tuan-tuan dan puan. Orang yakin dengan lain lagi daripada apa yang Allah Ta'ala telah sunnahkan melalui junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itu yang geger di dalam YouTube sekarang ni. Tapi aku tak nak ke situ lah, tak apalah, itu pada pandai korang lah. Semua faham kan? Itu cerita dia. Nabi Musa puasa 40 hari, tuan-tuan perempuan, juga diperintahkan ke atas umatnya, termasuk orang-orang Yahudi pun sampai berpuasa 40 hari juga. Cuma orang Yahudi ni mereka melampaui batas, mereka pilih hari-hari yang mereka suka saja. Ini orang perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi ni, tuan-tuan perempuan, mereka ni cerodik bagus semua, tapi mereka against dengan apa yang Allah telah tetapkan melalui junjungan besar Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu yang mereka kalau nak puasa, kalau Nabi Musa puasa 40 hari, dia berpuasa, tetapi mereka ikut kehendak dan selera mereka. Ini yang dikatakan Bani Israel, golongan Yahudi ni melampaui batas. Okey, tuan-tuan, perempuan, Nabi Isa ni golongan Nasara.
Tadi Yahudi, Nabi Musa. Ni Nabi Isa, Nasrani. Nabi Isa juga ada tradisi berpuasa yang dikabarkan dalam setahun ada 50 hari atau 40 hari mereka akan berpuasa. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf alaihissalam juga berpuasa. Nabi Yusuf ketika dipenjarakan oleh tuan kepada yang nama Siti Zulaikha itu, dipenjarakan, Nabi Yusuf berpuasa di dalam penjara, tuan-tuan. Dan aku nak bagi tahu kat korang, tuan-tuan, jangan hina orang masuk penjara. Jangan hina orang masuk penjara. Saya dah banyak bertemu dengan teman-teman yang mereka tersalah pilih jalan, tersadung dalam perjalanan kehidupan, tapi hari ini menjadi lebih baik daripada kita, tuan-tuan. Saya dah jumpa banyak. Dan antara salah seorangnya, tuan-tuan perempuan, ialah orang yang saya melihat, dia sendiri kata dia tak pernah solat sunat tasbih. Dia pun tak tahu tasbih macam mana solat sunat tasbih. Tapi dia berjaya buat solat sunat tasbih di mana? Ketika dia di dalam penjara, tuan-tuan. Ini kita yang tak di penjara ni, memanglah ini cerita sunat lah kan. Tapi yang Ana nak habaknya, bagaimana penjara itu menjadi sebagai suatu hikmah yang besar buat seseorang. Di luar daripada penjara mungkin dia tak nampak solat sunat tasbih pula dia tak nampak lah. Tapi dengan hikmah dia masuk dalam tu, dia jadi orang yang berjaya untuk mendirikan solat sunat tasbih. Itu contoh kecil, banyak lagi. So jangan judge people, tuan-tuan. Sebab itu orang banyak tengok di hujung, apa yang akan jadi pada hujung dia, insya-Allah. Tapi kalau tak betul, kita kena tegur. Tegur dengan beradab, menyantuni. Sebab kita pun tak tahu kita macam mana, kita ada isteri, kita ada anak, tuan-tuan. Boleh tegur orang, tak ada masalah, tapi kena renung juga kan. Pandang dalam banyak, dalam satu ada yang banyak. Baik, Nabi Isa begitu, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, begitu juga para filosofi, iaitu Plato. Kan? Plato juga menyatakan puasa. Mereka berpuasa kerana katanya ubat untuk jasmani dan rohani yang terbaik ialah puasa. Ini golongan ahli filosofi, bukan Nabi ya. Kita panggil sarjana lah, sarjana falsafah hidup ni. Dia kata ubat untuk jasmani dan rohani yang terbaik, puasa. Kemudian Sokrates ni semua terkenal. Memang kalau kita buka bahagian filosofi, nama-nama ini akan wujud. Sokrates kata berpuasa akan menyebabkan ada suatu kuasa penyembuhan dalam tubuh kalian. Ini benda yang tidak dimomokkan. Yang kita tahu, lemah, letih, lesu, nampak pula lengkong, ada pula leci dalam tu, color pula bandung pula, macam color ni pula lantai ni. Tengah hari buta, dia dah gaul baik punya untuk bazar Ramadan, tengah hari dah start gaul lah, kita pula terlalu situ. Alamak, leceh betul. Itu silap bulan. Kalau ada orang tengah buat batu bata, dia sapukan warna merah putih elok kan, dia ingat kek lapis, tuan-tuan puan. Bagi sekilo kata, ini batu bata bro. Dah tak boleh beza dah. Tapi Sokrates kata bahawasanya dalam diri kamu itu akan jadi satu penyembuh yang luar biasa apabila kamu berpuasa. Tuan-tuan, dengar baik-baik ya. Kalaulah ada antara golongan kita di Lagun ni, tiba-tiba dia nak mogok. Mogok apa? Saya start dari ni, saya nak mogok membaca, saya tak nak membaca. Orang heran sangat ke tuan-tuan? Orang heran tak? Orang tak pernah heran kan? Ataupun dia kata, bro, gua dari ni, gua betul, gua tak setuju lah dengan orang surau ni. Dia tengok gua lain macam lah kan. Jadi gua rasa gua nak mogok solat lah. Dia kata, dia pula nak mogok solat. Orang tak marah dia pun, orang tengok usia dia terasa lebih. Dia kata, gua nak mogok solat lah, dia kata. Tuan-tuan puan, apa kesan dia kalau dia nak mogok solat dengan kita yang dah tetap istiqamah bersolat sini? Tak ada apa kan? Tak ada apa sangat kan? Dia dengan diri dia, si luncai terjun dengan lambu-lambunya. Tapi kalau ada insan di Lagun ni, dia kata, bro sis, kami sekeluarga nak mogok lapar. Tuan-tuan pun terkesan tak tuan-tuan? Terkesan tak terkesan? Bila dia kata kami nak mogok lapar sekarang, jangan main share.
Terasa benak perut kita ni kalau lapar nak beranak macam mana kan? Bila tak ada beres kampik kat rumah tu, terasa tak terasa? Dia pula isytihar atas sebab tertentu. Dia kata kami nak mogok lapar. Kita rasa tak senang duduk bro sis. Pasal apa? Mogok lapar. Mogok solat dia punya pasal. Mogok dalam keadaan tak nak membaca itu kau punya pasal. Tapi bila mogok nak berlapar ni, kesannya pada kita terasa tuan-tuan dan puan. Inilah muslimin muslimat rahimakumullah yang telah ditunai dan dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Kenal Mahatma Gandhi? Adik kenal Mahatma Gandhi, dik? Tak kenal. Mahatma Gandhi ni tuan-tuan dan puan, pada tahun 1949 kalau kita tengok India berlaku kekacauan yang luar biasa. Bukan golongan Hinduism saja, golongan Muslim pun sama. Semua terkesan ketika itu memang chaos berlaku di India. Dan lahirlah seorang tokoh suci dalam agama Hindu namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ni, the best thing is Mahatma Gandhi ni, cuba tengok pakaian dia. Macam orang pergi sa'i, pergi tawaf Kaabah, 2 helai kain. Tak tahulah dia pakai seluar dalam tak seluar dalam, aku tak tahulah, aku tak tahu. Tapi yang cerita ni kalau kita tengok luar, fa'hakum bizawahir kan, manusia berhukum dengan benda luaran kan, zahir saja. Jadi kita nampak macam pakaian ihram, tak berkasut. Dan yang lebih penting dari itu, perjuangan Mahatma Gandhi, dia kata apa? Mahatma Gandhi ni dalam dia tokoh yang amat dianggap suci dalam Hinduism, dia juga dihargai oleh orang-orang Muslim di India ketika itu. Orang Islam pun hormat dengan Gandhi. Sebab apa tuan-tuan puan? Beliaulah yang memulakan satu senjata dalam kancah peperangan yang hebat sedang berlaku ketika itu. Pembunuhan demi pembunuhan berlaku. Mahatma Gandhi keluar dalam keadaan pakai macam tu, selipar terapakai, ada bulat punya kacamata. Kemudian apa dia kata? Kalau ini orang ada bunuh juga saya sampai saya kasih tahu sama you all, kalau you all sini bunuh dan sana bunuh, saya tak mau. Saya akan terus jalan, saya tak mau makan, saya tak mau makan. Dia isytihar mogok lapar. Termasuk orang yang menyanjung dia mogok lapar. Tapi Mahatma Gandhi lah menggunakan senjata puasa tersebut, tuan-tuan. Ni nak cerita balik sejarah puasa ni. Sebenarnya dibekai bukan hanya orang Muslim sahaja, non-Muslim pun pakai kehebatan puasa nak kabur pada adik kakak aku sekalian. Jadi ceritanya adik kakak, jadi senjata si Mahatma Gandhi ni. Ni kita kata Mahatma ni ada apa maksud Mahatma? Mahatma ni jiwa besar. Orang Minang panggil jiwa gadang. Jiwa besar kata orang Perak. Gitu. Jadi maknanya Gandhi berjaya dengan senjatanya mogok berlapar ataupun puasa tadi. Akhirnya sukses, tuan-tuan dan puan. Begitulah kita katakan kehebatan mereka yang berpuasa. Cuma saya ulang sekali lagi, mungkin kita tak dapat menangkap manfaat-manfaat puasa itu tadi. Ini masalah. Inilah yang kita nak kena belajar, tuan-tuan dan puan. Itu tadi nama-nama hebat. Tuan-tuan perempuan kena tengok pada ulat ni dekat tepi pokok ni, ada sarang rama-rama ke apa nak buat bertelur. Cuba tuan-tuan perempuan tengok. Daripada ulat jadi kepompong, dia mula keluar. Tuan-tuan perempuan, proses itu sebelum jadi rama-rama, mereka berpuasa, tuan-tuan perempuan. Ayam lagi. Bermacam ayam. 21 hari mereka menetas telur anak dia. Sebelum menetas 21 hari ayam dikabarkan memang puasa, tuan-tuan perempuan. Ayam pun berpuasa. Kalau kita tak berpuasa, lebih teruk daripada ayam, tuan-tuan. Ular waktu nak ganti kulit, tuan-tuan kadang jalan nampak kan, apa hal ni salin kulit nampak. Rupanya ular
Kadang-kadang kalau dalam hutan kan, tinggal kulit je. Waktu dia bersalin kulit tu, dia kena puasa, tuan-tuan puan-puan. Ular pun puasa. Jangan kita mengular waktu puasa besok. Ikan salmon, salmon ni kan bagus kan untuk jantung. Ikan salmon ni tuan-tuan, dia akan mengubah habitat dia dari satu tempat ke satu tempat. Dia tak akan pergi seekor-seekor, tuan-tuan. Dia akan pergi secara berkumpulan. Dia akan pergi ikut ketua masing-masing. Kalau zaman-zaman apa ni, kalau misal kata kumpulan lah, ada PN, ada BN, ada PN, ada Persatu, ada Muda, contoh gitu kan. Dia ada kumpulan dia. Tapi semuanya akan bergerak menuju ke satu habitat yang baru, menerusi sungai, menerusi air itu dalam keadaan apa? Ikan salmon berpuasa. Sebab ikan pun tahu, kalau aku makan lebih, aku tak boleh dak memusafir. Tapi kalau aku berpuasa, ikan salmon ini rentaknya akan lebih senang untuk cilok, sebab badannya ringan untuk maju bergerak dalam bermusafir tadi, tuan-tuan puan. Hebat tak hebat penciptaan Allah. Dan juga digunakan suatu istilah belapar tadi untuk bermusafir. Kita punya Allah sayang kat kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak musafir bulan puasa ni, semua cek 2 marhalah ke tak, 2 marhalah ke tak ni. Dia nak ngira boleh rukhsah atau rukhsah keringanan. Memanglah boleh kan. Allah pun tak, Allah tak bagi, Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak bebankan satu benda yang kalian tak mampu tanggung. Tapi jangan jadikan modal, jangan jadikan itu sebagai satu sandaran saja, kan? Musafir, kalau sebab ustaz-ustaz dalam bulan Ramadan jarang musafir ceramah keluar jauh-jauh, dekat-dekat tak apa. Ustaz banyaknya bulan Ramadan dia relax, sebab sebelum Ramadan dia pulun utara, selatan, timur, barat. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, kan? Jangan main-main. Ustaz pun takut-takut kalau tak ibadah, asyik mengajar je, tak ibadah, lama jadi apa kejadah juga sudah, tuan-tuan. Kita maaf, tuan-tuan. Kena tumpu fokus. Kamu suruh orang beramal, bagaimana amalan kamu? Ni ingat diri saya ni, bukan diri ustaz-ustaz lain semua sempoi lah. Ni cak ayam macam aku lah. Tapi nak cerita apa, tuan-tuan? Bermusafir mereka, bermusafir dalam keadaan berpuasa. Ini yang Ramli Sarip duk ada. Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh bagai patah. Suara siapa tu? Buat tak dengar lah hari ni semua. Allah. Dayan Nur Faizah, kan? Duduk tempat kami Nun, di Damansara Perdana tu. Bagai patah tak tumbuh lagi, bagai hilang tidak berganti, bagai terbawa separuh diri bersama pergimu yang tak kembali. Dengar lirik, tuan-tuan, bukan tengok aku nyanyi, dengar lirik. Bukanlah gurauan, bukan sekadar mainan perasaan. Apa yang tersurat itu yang tersirat, namun ku rela dalam doaku ku sebut namamu. Tenanglah di kau sayangku, aku bagai musafir lalu, menyusulmu sudahlah tentu. Di sana kasih kekal abadi,
suci dan kudus, janji ilahi. Tengok lirik Ramli Sarip ni. Ramli Sarip ni tuan-tuan, saya banyak pengalaman dengan beliau, sepentas dengan beliau, berkonsert dengan beliau, di RTM dengan beliau. Lagi berumur, lagi lembut hati dia, tuan-tuan. Tengok lirik dia, tengok lirik dia. Latif, senang berbicara, ibarat berborak, bersembang dengan ayah, dengan atuk, dengan cikgu, tak lokek ilmu. Walaupun adalah orang surau tu, orang surau saya pergi ceramah di tempat tu, Ustaz, Ramli Sarip ni macam mana Ustaz? Ramli Sarip macam mana? Okey Ustaz. Ada satu haji tu kata, Ustaz, nanti Ustaz jumpa Ramli Sarip, bagi tahu kat dia, wah, cukup-cukup lah mencari tu, asyik mencari je, tak jumpa-jumpa lagi lah. Ada juga episod macam tu kan. Kan dia cakap mencari, terus mencari kan, dia mencari kan. Macam-macam manusia kadang-kadang tuan-tuan, kita nak kena bertemu lagi, kita nak faham. Tapi bagi saya, in person, kalau hampa tanya saya, Malaysia, artis Malaysia yang ada fikrah tersendiri, bawa sesuatu yang positif vibes dalam lagu dia, berada Ramli Sarip yang saya nampak ya. Tanpa menafikan yang lain, tapi dia manusia ni ada roh kena roh, tuan-tuan. Kita dengar sekali lagu dia, kita boleh masyuk. Macam budak-budak sekarang dengar K-pop, tuan-tuan boleh dengar K-pop. Tak tahulah akak-akak kan, mungkin akak-akak dulu viral kan tengok cerita K-pop. Asalnya cerita Korea tu, lepas tu baru keluar pula K-pop, and then keluar TikTok, dan macam-macam kita tuan-tuan. Zaman kami dulu, zaman rock kapak, bawah sikit rock gergaji. Version dia lain tuan-tuan, lain. Ni saya dengar cerita, tuan-tuan tolong doakan sahabat-sahabat kita. Saya dapat maklumat kemarin bahawasanya ahli ekspedisi, ahli terrorisah sedang ditidurkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan yang luas, menyembuhkan ahli yang sememangnya istiqamah bersama dengan perjuangan tabligh. Masya Allah, kita kenal ahli sepentas juga. Saya dengar cerita Duan Olan, penyanyi kumpulan Olan juga. Lagu Olan tahu kan? Tiada apa yang dapat ku jadikan selain cintaku padamu kan. Bandar Tasik Selatan, cinta Bandar Tasik Selatan. Tuan-tuan, dengan ceritanya beliau juga diserang stroke, kita doakan beliau. Saya dengar Harun BPR, gitaris kedua BPR, keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, gitaris dia Harun BPR, dengar juga stroke. Juga gitaris terkenal popular Rosli Muhallim, tuan-tuan, Rosli Muhallim, lagu Oh Teratai Bunga Indah, gitaris tu juga diserang stroke. Saya tak tahu, seolah-olah ada satu wave yang menyinggah kepada rakan-rakan kita semua. Dan ingat tuan-tuan, kita juga tak terkecuali tuan-tuan. Saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan, dalam cerita stroke ni, semua orang jangan takabur, jangan sombong. Sebab stroke ni ceritanya darah tak sampai ke brain kita, ada something, ataupun dia burst, na'udzubillah min. Jadi teringat saya waktu kita start dulu, baru start jadi ustaz tu 1996. Saya teringat lagi waktu tu ada satu buku kecil aja. Kalau tuan-tuan perasan, Ustaz Fazli mesti perasan, satu buku namanya Senjata Ampuh Doa untuk Mengelak Angin Akhmar. Tuan-tuan cari balik kitab tu. Saya sarankan cari balik kitab tu, ataupun Google lah, Google sekarang ada di internet, cari balik. Sebab semalam pun bila jadi kes macam ni, Ustaz nak share Ustaz, yang hari tu yang Ustaz kata yang ada doa tu,
Kita pun nak cari balik, kita nak cari balik. Sebab setidak-tidaknya seumur hidup sekali amalkan doa itu. Amalkan doa itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lindung kita, tuan-tuan. Bukanlah kita nak katakan yang telah Allah uji ni tak amal doa tu. Itu kalau nak kena, kena juga. Macam ceritalah, dah vaksin 3 kali pun kena juga. Kadang sampai bergaduh nak masuk masjid tu, tuan. Buruk lah umat Islam ni. Saya pun pelik. Nak masuk masjid, bukan pergi tengok wayang. Masuk masjid, semua Allah nak semayang. Dia pun tahu kan, dia pakai mask elok-elok, bawa sejadah macam kita. Yang rela aku pujuk kat luar pula dengan relax kan. Awak ada dos? Dos penggalak ada, dos penggalak. Saya dos penggalak tak ada, tapi galak tu ada lah. Ada setengah tu, awak dah berapa dos dah? Saya dos tak ada, tapi dosa melambak-lambak. Tapi yang rela tu pun merelakan diri dia juga ada ihsan lagi kan. Islam kan ada ihsan. Dia Islam ni, Islam, iman, ihsan. Islam dengan iman ni aku tak kisah. Ihsan ni dah tak ada ni akhir zaman ni. Antara kita dia dah tak ada dah. Bergaduh je kita ni. Orang lain campak satu benda. Betul lah hadis kata, betul akhir zaman kita akan dimakan seolah-olah makanan akan diratah oleh orang-orang yang bukan Islam. Tuan-tuan tak tahulah, saya tak tahulah, tapi kalau orang yang mengaji bab ni, dia akan nampak benda tu satu demi satu berlaku. Subhanallah. Dan kita membiarkan benda tu begitu saja. Wallahualam. Cerita banyak-banyak tak boleh, kena gam. Aku dah lama dah kena gam ni. Dah malas dah. Ni kira lembut lah tuan-tuan kan. Dah malas dah. Dah tua dah tuan-tuan. Dah tua dah. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, kita balik masuk cerita puasa tuan-tuan. Apa hebat puasa ni? Sebab sabar. Itulah kehebatan puasa. Pertama, puasa ciri utamanya sabar. Ni yang kita nak buat ni. Ana bagi tips ni untuk diri Ana sebenarnya, supaya kita share, kok korang dapat rasa, untuk kita motivate. Masuk tu kita dah betul-betul dah puasa, bukan puasa awam. Kita nak terus jadi at least puasa khusus. At least. Kalau tak puasa khusus wal khusus. Baik. Yang kedua, orang puasa, ibadah puasa ni ikhlasnya hebat. Ikhlas dia hebat. Kau jangan pertikai ikhlas dia. Kalau semayang belum tentu, zakat belum tentu, haji belum tentu, syahadatain lagu pun ada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. India pun nyanyi lagu dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dia boleh buat gitu. Ikhlas dia tahu tak? Belum tentu. Baru ni saya ada syahadat yang seorang wanita Indonesia beragama Kristian Protestan di Surau. Dia nak kahwin, tak tahulah. Dia nak kahwin dengan seorang Bangla. Soal yang nak kahwin dengan Bangla tu, itu urusan dia. Soal yang Allah hantar dia ke depan kita untuk dia masuk Islam, itu amanah kita kepada dia. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Soal nak kahwin tu soal dia. Tapi soal dia terbuka hati nak memeluk agama Islam, itu tanggungjawab kita tuan-tuan berbuat. Maka di syahadah tu, keikhlasannya antara dia dengan Allah yang tahu. Tapi tanggungjawab kita buat apa? Buat yang terbaik. Santuni dia. Sebab hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. Tuan-tuan, yang seterusnya, kita menahan nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksualiti dan sifat-sifat mazmumah ni bukan kerana diri kita, tetapi kerana perintah Allah semata-mata. Ini yang Imam Ghazali bahas dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan perempuan, tolong tuan-tuan perempuan, bila nak puasa ni tolong banyak akan bicara soal falsafah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bila Imam Ghazali bawa naskah puasa ni, dia jadi lain bro. Dia jadi lain. Dia bukan puasa yang
Ini bukan kaleng-kaleng no. Imam Ghazali bahas ni. Sebab dia buka satu demi satu. Contoh, ada dalam Ihya Ulumuddin membahas bab asrurus siyam. Maknanya rahsia berpuasa. Yang pertama, kedudukan puasa bagi umat Islam itu, kata Imam Ghazali, puasa itu seperempat iman. Seperempat iman. Dia gini, kalau Imam Ghazali kata kedudukan puasa bagi umat Islam itu, puasa itu seperempat daripada iman. Satu. Kemudian dibahas juga as-saumu nisfu sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Dibahas lagi as-sabru nisfu iman. Sabar itu pula separuh dari iman. Ini yang dipecah jadi puasa itu seperempat iman. Sebab dengan puasa setengah dari sabar, dan sabar itu separuh dari iman. Itu yang jadi seperempat. Imam Ghazali bahas begitu, nak bagi nampak dia punya macam kek punya bahagian tu, baru kita nampak dia punya perfectionist tu. Oh, yang ini bahagian sabar. Yang ni pula puasa ni kena sabar, dan sabar tu pula sebahagian daripada iman. Dia jadi cilok macam tu, baru kita faham. Dan tuan-tuan, tengok sendiri tuan-tuan, mengapa kita kata penting sabar ni? Sebab tuan-tuan, tengok sendiri lah, PL dan perangai diri kita dan kawan-kawan kita menerusi WhatsApp, Facebook, Instagram dan laman media sosial masing-masing. Tak kira lah waktu bulan Ramadan ataupun tak bulan Ramadan, tapi bila kita masuk bulan Ramadan, kita nak cakap tuan-tuan, cuba kita tengok laman IG, laman Facebook masing-masing. Ada tak kita bermuhasabah? Ada tak kita ni golongan yang betul-betul dapat seperempat daripada yang dikatakan iman tadi dengan berpuasa? Atau masih ramai yang mengamuk-mengamuk, posting benda mengamuk-mengamuk, marah-marah dalam bulan Ramadan, yang bertumbuk dalam bulan Ramadan, yang memaki hamun dalam bulan Ramadan, dan kita tak dapat nafikan benda tu hari-hari dalam media sosial, tuan-tuan. Ini Imam Ghazali kata, tuan-tuan, sabar. Sabar ini orang marah bila nak dengar sekarang, betul tak? Sabariah orang tak marah, sabar orang marah. Bila kita stres, kita diuji, cuba kita pergi dengan satu orang, orang tu kata, tak apalah Ahmad, sabarlah Ahmad, sabar. Ya sabar, kau tak duduk tempat aku, tahu tak? Macam tu. Selalu gitu jadi sekarang ni. Orang dah tak mau dah istilah sabar ni, betul tak? You are not in my shoes, kata dia, cakap orang putih. Adanya ya. Habis nak cakap apa lagi tu kan? Nak cakap apa lagi? Maknanya kena pergi psikiatrik, itu ya. Kena pergi pada golongan yang boleh mengubat masalah mental kita. Pasal apa? Sebab kau tak boleh mendengar perkataan sabar, kau tak boleh dengar dah sekarang. Innallaha ma'as sabirin, tak boleh dengar. Fasabrun jamil, tak boleh dengar. Habis nak dengar apa lagi? Pasal manusia nak lebih kadang-kadang daripada apa yang telah dikotakan dalam Quran dan hadis. Ini masalah, tuan-tuan. Tak yakin Quran dan hadis, na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya, tuan-tuan. Tengok sendiri, betul atau tidak sabar itu, kerana sabar itulah letaknya puasa batin. Jadi yang Imam Ghazali nak bagi tahu ni, puasa kebatinan, sebab nak mengata orang itu daripada batin kita, hati kita, sifat-sifat dia. Sifat tu mazmumah atau mahmudah. Jadi maknanya sifat nak marah, sifat nak mengata orang, sifat tak sabar nak bagi judgemental pada sesuatu bab isu, sifat tak sabar-sabar orang masuk aja laman WhatsApp dia pun posting pada WhatsApp yang lain dalam grup dia. Lepas tu orang kalau jadi perkara yang tak benar, khususnya bab kematian orang, kau nak jawab apa? Benda dah terlepas dah. Ini soal kematian tu. Sebab itu fatabayanu
Apa-apa berita sampai selidik dulu. Quran sebut, hadis perharakan begitu. Berapa ramai kita buat, tuan-tuan? Jadi sabar dari apa yang menimpa dirimu, sabar dalam untuk lakukan sesuatu, itulah istiqamah namanya. Maknanya sabar. Tuan-tuan perempuan, COVID-19 ni Allah mereset kita semua, tuan-tuan. Orang besar, orang kecil, orang agung, orang tak agung, orang kaya, kayangan, orang marahin, sama aja Allah reset sekarang, tuan-tuan. Tak ada dah. Sebab itu bila puasa Allah reset semua orang, la'allakum tattaqun. Tak ada kasta, tak ada apa, semua sama aja. Macam orang pergi haji juga. Hang hebat macam mana pun, hang kena tawaf 7 kali Baitul Atiq, hang kena sa'i 7 kali pergi balik Safa Marwah. Tak ada beza ibadah dia, tuan-tuan. Sama juga ibadah solat. Hang hebat macam mana pun, tetap maghrib tetap 3 rakaat. Aku pangkat besar tau, habis maghrib berapa rakaat? 1 cukup. 1 cukup. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Kau tak boleh suka-suka kau aja. Kau tak boleh ISA, ikut suka aku. Tak boleh. Kan? Tudung aku ni Masya Allah. Jadi tuan-tuan, sabar dari apa yang menimpa kita. Okey, satu benda yang kita nak bagi tahu, tuan-tuan. Dalam suasana endemik sekarang ni, banyak tak sabar ya, kerana tercabar, tuan-tuan. Ni berceramah ni, satu kesabaran yang tinggi ni. Tak ada keroja berceramah, tutup mulut. Mulut patut tepat orang nak berceramah keluar, kena tutup mulut, tuan-tuan. Tapi sebab apa, tuan-tuan? Ikhtiar. Yes, kita ahlul sunnah wal jamaah, bukan ahlul punah wal ghanah. Kita mau tengok betul-betul. Okey, tak apa, yang ini kita pegang. SOP, sejadah, bawa apa semua, alhamdulillah. Termasuklah vaksin ke, ivermectin ke, habatus sauda, kurma, madu, zaitun, apa lagi? Itu semua ikhtiar kan, tuan-tuan? Ikhtiar, jangan nafikan. Tapi dulu waktu orang rumah saya, akak kenal orang rumah saya kak? Kan? Yang wasana. Dulu wasini, sekarang wasana. Bila dia berkahwin dengan saya, tuan-tuan puan, ni bukan cerita peribadi minta maaf keluar sekejap. Bila saya kahwin ni, dia yang nak berniqab tu, dia yang nak pakai purdah. Keluarlah netizen di jabatan netizen kata, ngapalah dah pakai dah macam tu kongkong. Ada yang macam kata dah macam apa nama, apa nama, sabut ninja. Ada macam kata ninja, macam-macam keluar. Rupa-rupanya, tuan-puan, yang cakap macam tu dulu tu, hari ni semua kena pakai niqab, termasuk lelaki. Astagfirullah. Kita kadang-kadang itu saya kata, sabar. Nak kata sesuatu tu sabar dulu. Tengok dalam konteks. Adakah engkau keluarkan satu ayat tu melukakan hati seseorang? Dan kau ingat tak bahawasanya kalau orang tu kau tak minta maaf kat dia, kau akan cari besok dia yaumul mahsyar yang tidak ada bertepian, yang tidak ada berpenghujungan. Dunia kau boleh cari lagi kalau sempat lah, ataupun kau tak malu lah kan. Sebab itu hati-hati, tuan-tuan puan, hati-hati. Bila kita nak chatting, walaupun bukan mulut bercakap, tangan bercakap. Sekarang dah Allah tunjukkan, betul lah, jadi saksi esok di akhirat, tangan dan kaki kamu, mulut tak cakap dah. Sekarang dah start dah. Kita sendiri yang jadi dia punya model. Aku tak cakap mulut, tapi jari gua keyboard warrior lah bro. Betul lah, tuan-tuan. Ni baik, tuan-tuan. Imam Ghazali kata, sabar tadi sabar dengan apa yang menimpa kita, sabar, tuan-tuan. Tuan-tuan, makcik, akak, kalau ada orang fitnah kita macam-macam, akak sabar je. Pasal apa? Allah nak bagi pahala banyak kat akak. Kita mungkin tak tahajud malam, kita mungkin tak reti nak qiyamul lail, kita mungkin tak reti nak solat sunat tasbih, tak reti nak solat sunat duha. Allah datangkan pula orang burukkan kita, orang fitnahkan kita, bukan kita minta.
tetapi kadang itu jalan untuk Allah beri pahala pada kita, seandainya kalian sabar. Kalau tak sabar, lebih kurang macam dia orang juga. Bertimpa-timpa balik. So sabarlah, tuan-tuan dan puan, sabar. Kan? Tuan-tuan dan puan ada perjalanan hidup masing-masing. Kadang-kadang kita pun tak faham mengapa dia buat aku, mengapa dia buat aku, mengapa dia buat aku. Tuan-tuan baca hikmah, tuan-tuan. Allah tak adun satu skrip tu percuma je. Pasti dan pasti ada sebab Allah adun skrip tu kena ke kita. Kena yakin benda tu bukan benda yang tidak baik, tapi benda yang baik setelah kita baca hikmah. Syaratnya sabar. Sabar, subur. Tak sabar, masuk kubur. Allahu Akbar. Sabar dari apa yang menimpa dirimu. Kita tengok kan, sahabat, janganlah bersedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Lihatlah mereka di sana agar engkau selalu. Aku pun udah lupa. Kena lupa lirik dia, teman-teman. Tapi maknanya selalu tengok orang keliling kita. Bila kita diuji, rupanya ujian yang kena pada kita tu tak adalah seteruk mana kalau berbanding dengan orang lain, tuan-tuan. Betul? So syukur banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Seandainya kalian syukur, aku tambah. Kalau kufur, azab aku amat pedih. Kita sambung lagi tuan-tuan sikit lagi, tuan-tuan. Imam Ghazali membandingkan ibadah puasa itu seolah-olah tingkatnya adalah Masjidil Haram berbanding dengan masjid-masjid yang lain. Tengok Imam Ghazali punya penghalusan. Masjidil Haram tuan-tuan biasa pergi. Sekarang dah payahlah sikit. Dulu senang lah. Saya last pergi pun 2015, 2014, 15, 16. Lepas tu dah stop. Tidak rajin lah juga kan. Allah panggil lah. Dan pergi haji ni, pergi umrah ni, tuan-tuan jangan fikir kita banyak duit kita boleh pergi umrah. Berapa ramai yang berlambak-lambak, berkepuk-kepuk duit, tapi tak pergi. Pasal Allah tak panggil lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berduyun-duyun ardul bayadah, macam semut putih semua masuk, nak mengejar masuk ke Masjidil Haram depan Kaabah. Sampai kat Malaysia, tuan-tuan puan, tuan-tuan gelak tu dah ada jawapan lah tu. Semangat tu dah luntur sedikit lah. Semangat lamina tu dah luntur sikit. Jadi muazzin tadi, insyaAllah, mana muazzin kita tadi? Alhamdulillah. Okay, nice try, nice try bro. Istiqamah lagi, bagi power lagi kan, insyaAllah. Tak apa bro, dia bukan mesti sedap, tapi berbisik-bisik di bumi, tembus ke langit, itu yang penting. Cuma telinga pendengar ni banyak jabatan netizen ni boleh tahan juga, dia punya kritikan. Kalau dah sampai azan tu jadi menakutkan, itu masalah. Tahu azan yang menakutkan? Allah. Kena waktu subuh pula kan. Rupanya aircon betul-betul bawah dia. Dia mic kat situ, aircon kat atas. Subuh-subuh kau bayar. Memanglah menggeletar orang tua tu. Tak payahlah buka aircon, biar bagi warming lah sikit, panas sikit kan. Barulah. Dia azan ni keluarlah daripada hati kita. Kalau kata azan Malaysia kan, Allahu Akbar, Allah
Kadang-kadang ada orang paksa sangat pun ada juga kan. Allah. Dia paksa sangat. Bila paksa tu yang tergelecek tu, Allah. Jadi Allah. Maka Allah. Tapi ada satu surau saya terkejut. Saya ada rekod dalam phone saya tuan. Saya tak pernah dengar. Memang menggerunkan. Waktu maghrib saya sampai dalam kereta, lain macam. Saya pun ambil, saya rekod, letak atas kereta sebab dengar speaker kat luar kan. Saya dalam kereta. Memang macam mana yang lebih kurang punya? Syahadu an la ilaha illallah. Ada nampak gerun sikit tak? Syahadu an la ilaha illallah. Dia azan ni panggil orang. Dia memujuk orang, bukan menakutkan orang. Jadi perlu juga kursus muazzin ni perlu. Imam juga perlu kursus. Tengok Imam Masjidil Haram, Masya Allah, orang tak komplain pun. Syekh Abdul Rahman Sudis, subuh sebab nak tadi lu, Allahu Akbar. Itu Su'udul Syurim yang Imam Raja tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana ada lagu sangat? Su'udul Syurim dia tak ada lagu sangat, tapi dia punya feel tuan-tuan, insya-Allah. Baru ni ada satu imam kena tegur dengan ustaz lain di satu surau, pasal dia nak melagu sangat. Bila nak melagu sangat, tak jaga tajwid. Tajwid kena ikut lagu, bukan lagu kena ikut tajwid. Lagu kena ikut tajwid, bukan tajwid kena ikut lagu. Dia ni sudah barai, babe. Dia sudah barai tu bahasa. Maaf. Tajwidnya kena ikut lagu. Jadi gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak mana silap dia? Tu begitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Tak mana silap dia? Tolong seorang betulkan saya. Tentang hujung. Siapa cakap tadi? Syekh. Siapa cakap tadi? Tentang hujung. Haji kan, pengurusi kita cakap. Betul. Tentang hujung je ya. Tentang kalimah nun yang disukun, mati sukun mendatang, dan juga mim sukun mendatang tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun yang mati di hujung tu. Pasal apa? Dia dengungkan. Kalau dia dengungkan, makna nun tu dah ada tanda syaddah atau sabdu. Nun bersabdu. Kalau kita buat dia nun sabdu, maknanya nun tu asal dua huruf. So kalau dia dengungkan di situ, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia dah tambah satu nun lagi dah. Bacaan tu sah tak sah? Sah tak sah? Confirm lah tak sah, tuan-tuan. Menambah huruf. Ini Al-Fatihah, Fatihah. Ini bukan surah Al-Ikhlas. Surah menjadi rukun dalam solat. Wajib tak tegur? Tegur. Itu soal jali tu, kesilapan jali yang jelas.
Yang sikit-sikit tu boleh lah kan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, itu imam, kita nak bantai imam banyak kan. Tapi korang tak tahu pula imam nak bantai makmum macam mana. Aku belum rukuk, korang dah rukuk Ada juga macam tu. Saya berhati juga, saya tengok imam belum rukuk, dia dah rukuk dah. Imam belum sujud, dia dah jatuh tersungkur dulu sujud. Tunggu imam selesai dulu sempurna, baru kita rukuk, baru kita sujud. Itu adab sunnahnya. Ada imam pula kadang-kadang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ramai sekarang nak ucapkan amin? Tolong habaq mai kat aku. Semua simpan suara dah sekarang. Aku pun tak tahu nak kata mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Tidak, mazhab Syafi'i. Tapi kan disebut apabila imam menyebut amin selepas daripada Al-Fatihah, itu penghujung dia imam sebut amin, sambut sekali dengan imam tu waktu subuh, maghrib, isyak. Berapa ramai yang sanggup keluarkan sikit suara ikut serentak dengan imam. Kenapa? Kerana ketika itu malaikat serentak mengaminkan doa kalian. Al-Fatihah tu minta doa, tuan-tuan. Sekarang ni orang cakap pasal sunnah besar-besar, tuan-tuan. Benda kecil ni dah makin hilang dari radar. Begitu juga lepas imam amin ataupun dibaca surah, lepas waladdallin amin, tengok lepas baca surah berapa ramai pula yang jadi imam sendiri kat belakang. Maksud saya apa? Dia baca tu sekuat imam membaca juga, sedangkan dia makmum kat belakang. Yang pening kepala siapa? Member sebelah dia tu lah. Kalau dia baca pun sedap tu boleh tahan. Ini iya. Oi, bahaya bro. Acik, akak-akak kat belakang pun sama. Masalah itu mungkin ada. Pasal banyak disuarakan dalam teks, dalam telefon kita. Atau imam yang suka was-was ni. Jangan. Kalau ada jemaah kita was-was, tolak dia jadi imam. Itu aja ngajar dia. InsyaAllah mudah-mudahan dia tak akan was-was. Pasal dia tahu ramai belakang ni. Apa hayanya kalau Allah makmur semua apa ni bila ni. Dan lama dia pun consider okey lah, okey. Aku buanglah penyakit was-was aku ni kan. Tolak jadi imam. Allahu Akbar. Kisah kita nampak. Jadi maknanya ibadah puasa ini seolah-olah kualiti dia, maqam dia, taraf Masjidil Haram berbanding masjid-masjid yang lain. Kerana puasa satu-satunya ibadah yang kita sendiri yang tahu, orang lain tak tahu. Ibadah lain boleh dilihat, tapi puasa tidak. Solatnya nampak bawa sejadah, bawa mask, bawa ni, bawa vaksinasi, bawa My Sejahtera sekarang dah jadi rukun. Okey, bawa semua itu. Nampak tuan-tuan puan. Zakatnya nampak orang tengah ijab dan kabul. Nampak orang pergi haji, yang pergi haji seorang mengantar satu bas dekat Kelana Jaya hari itu, makan bihun ramai-ramai. Tuan-tuan, nampak. Tapi bukan ibadah puasa. Sebab itulah hadirin hadirat rahimakumullah, puasa ini yang terus dinyatakan bahawasanya pahala puasa ini adalah aku yang layak beri. Kalau solat, seorang dapat 1 pahala. Solat jemaah dapat 27 atau 25 pahala. Tetapi ibadah solat tak sama dengan puasa. Puasa special sebab aku tahu bahawa hamba aku ini meninggalkan syahwat makan minum semua adalah kerana aku, dan aku yang menelek mereka, aku yang berhak bagi pahala kat dia orang. Sebab itu orang puasa ni hebatlah kalau dia dapat puasa yang betul khusus wal khusus ni payah tuan-tuan puan. Dia dalam hati dia puasa. Hati dia puasa, bukan luaran lagi dah. Hati dia sedetik terlupa pada Allah tu, dia kira macam nak batal lah. Dia punya hebat, punya counting the day. Baik. Kalau tuan-tuan puan, mana tidaknya sebab puasa ini, kata Imam Ghazali terang-terangan menentang syaitan. Ini hebat puasa yang kita nak hadapi ni. Kalau kita ni terlalu banyak kesetanannya tuan-tuan puan, kan, rajin jumpa bomo, kan, itu semua kan
Kan disebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah. Allah sendiri kata, bertenung nasib, berjudi, minum arak, ada menyembah berhala, itu semua perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Jauhilah, kata Allah dalam Quran suratul Maidah. Jadi kalau kita ni soal apa nama dukun ni, Allah tak selesai. Sebab itu tengok dalam YouTube banyak tak cerita pasal cerita dark ni, cerita hantu ni, banyak je. Tu yang keluar lagu, ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya, konon katanya sakitnya kerana diguna-guna, sambil komat-kamit mulut mbah dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu passion disembur. Wah, katanya lagu Indonesia, tuan-tuan. Ya, betul itu. Itu kalau sakit dukun. Kalau sakit gigi pula, jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku relakan. Ni lagu tu Maggie Z dulu, lama-lama orang tahu lah ni. Jadi maknanya kalau dalam bab tuan-tuan perempuan nak cerita bahawasanya kita ini nak masuk bulan Ramadan, kita kena faham hakikat yang diajar oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya puasa terang-terangan menentang syaitan, terang-terangan menyisihkan nafsu keduniaan, juga kehendak-kehendak jasmaniah yang dangkal. Kalau solat luar nampak okey, batinnya enggak kelihatan. Nampaknya imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, rupa-rupanya gula sekampit, beras cap burung, cili padi dah tak ada tadi, kata pesanan orang rumah. Dia nampak Aeon, dia nampak Tesco, Lotus, dia dah nampak dah dalam semayang, tuan-tuan. Tapi nampak tak dekat luar? Tak nampak. Puasa terang-terangan, tuan-tuan perempuan. Batin itu disuluh. Kalau tak suluh pun kau tetap lapar juga. Dan kesan daripada lapar itu menyempitkan saluran darah yang menyebabkan syaitan merasuki kamu. Nafsu pun ada, tuan-tuan. Bila cakap 1 bulan yang syaitan dibelenggu, tuan-tuan jangan ingat syaitan tu malaikat belenggu ada rantai apa, jangan. Nak tengok ada tak ada syaitan tu, ada, dia ada. Cuma kita melemahkan dia. Orang yang benar-benar faham hakikat puasa, dia lemahkan dengan betul-betul batin dia berpuasa, insya-Allah. Yang itu dia ada kesan, tuan-tuan. Sebab itu puasa terang-terangan, makan, minum, sexuality, sifat-sifat mazmumah dalam diri dia, semua dia jaga, tuan-tuan perempuan. Kerana semua proses ini kalau berlaku betul-betul kita jalinkan, wilayah puasa akan melenyapkan dimensi syaitan dalam diri kamu. Kalau itu kita tak buat, kita hanya menjadikan Ramadan datang, kita hanya menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah yang bertakwa. Tadi katakan la'allakum tattaqun kan? Kita tak dapat yang itu, kita dapat menjadi apa? Hamba Ramadan setiap tahun. Wala'ayuzubillah. Nak tengok hamba Ramadan senang je. Baru masuk 5 Ramadan, lagu raya dah start keluar dah. Itu confirm. Bukan aku nak cakap lah, tapi tetamu sikit punya bagus datang, kau nak halau siap-siap. Kita dosa berlambak-lambak, tuan-tuan perempuan. Dosa berlambak-lambak. Allah nak kurniakan 1 bulan yang datang, tetamu tu datang, nak sapu bersih kau punya dosa, dan swipe away your dosa, your sin. Tiba-tiba kau nak halau dia dengan lagu di hari raya tergenang aku kepada si dia. Astagfirullah. Bukan salah Piramli nyanyi lagu tu.
Piramli pun tak suruh pasang bulan Ramadan. Tunggu raya lah. Tak, 5 puasa, 5 Ramadan. Lagu tu keluar. Kain palekat la 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 la, kain palekat. Keluarlah semua lagu raya ni. Ini tuan-tuan kena vokal sikit lah. Kena jadi macam juri big stage tu. Kena jadi macam Ramli MS sikit lah. Dalam bab agama ni kadang-kadang kita nak tegur pun susah sekarang ni. Tapi dalam bab lain semua power babe. Tapi bila nak bab agama kita kena cakap, bukan kerana kita tak sayang, kita pasal kita sayang ke dia. Tak boleh macam ni. Pasar raya khusus umat Islam yang kita dominasi, kena bagi tahu jangan sesekali pasang lagu raya ni. Cukuplah waktu dekat akhir-akhir. Akhir-akhir pun tak boleh, sebab akhir itulah datang Lailatul Qadar. Time tu pula dia sibuk dengan raya. Memang lupa tak? Untuk bangun malam lupa tuan-tuan. Sebab itu saya pesan tuan-tuan, esok bulan Ramadan jangan lupa lepas solat tarawih, ataupun kalau yang tak nak buat solat tarawih, lepas Isya buat 2 rakaat 1 salam, buat 2 rakaat 1 salam lagi. InsyaAllah subuh cuba berjemaah juga. InsyaAllah kamu dapat pahala qiyam. At least kalau dah tak nak tarawih, mau tak nak tarawih tuan-tuan, semua suka tengok awal-awal, tengok esok tengok surau ni kan, pening kepala siap, alamak mana datang ni kan, sejadah-sejadah yang lama terpaksa dibawa keluar. Pada hari pertama keadaan agak ada jam, agak kelang kabut, terpaksa kan. Masuk hari ketiga dalam keadaan masih terpaksa dalam ramai yang tertukar slipper kerana caknya serupa. Masuk pula hari kelima pula, pasal parking jauh pula, berderik-derik kereta sampai ada komplain daripada orang lain pula. Masuk hari ke-15 mula sudah nampak tenang. Dia nak tunggu tenang tu, nak bila lagu-lagu pula datang mempromosikan lagu raya ni. Tuan-tuan perempuan, bukanlah kita sambut raya, tapi jangan sampai menghalau tetamu istimewa Ramadan yang nak sambut bersih dosa-dosa kita. Allah nak bagi maghfirah, keampunan tuan-tuan. Dosa kita banyak bu, dosa kita banyak. Allah nak bagi bulan ni tuan-tuan perempuan. Ada orang yang telah diusung ke pusara aman kerana Covid, kerana aksiden, kerana penyakit, kerana mati sakit tua dan sebagainya. Kita masih Allah izinkan roh duduk dalam jasad tuan-tuan perempuan. Nah, kita bersihkan dalam bulan Ramadan ni. Bersihkan, istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Bahkan Tok Adi, kita berdoa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, astagfirullah. Itu style dia tuan-tuan. Jadi wilayah puasa melenyapkan dimensi kesetanan dalam diri kita. Sebab itu sesuatu yang agung daripada langit turun ke bumi adalah hidayah Allah. Sesuatu yang agung yang turun dari langit ke bumi adalah hidayah. Dan sesuatu yang paling agung dari bumi naik ke langit adalah ikhlas. Dan Imam Ghazali kata, hakikat diri manusia bagaikan kaca. Apabila dibersihkan semua kekotoran, akan tampillah karakter ketuhanan yang sejati. Yang ini kita nak kejar tuan-tuan. Karakter ketuhanankah atau karakter kesyaitanan? Tepuk dada, tanya, jangan selera. Selera lain, tanya iman. Akil, engkau ciri-ciri engkau di khalayak ramai karakter ketuhanan atau sendiri-sendirian karakter kesyaitanan? Naknya kalau dia khalayak ramai pun ada karakter ketuhanan, bersendirian-sendirian pun karakter ketuhanan. Bagaimana caranya Pak? Caranya mudah aja. Kata Imam Ghazali, katanya kita ini ibarat kaca, mau dibersihkan setiap hari, diperaso. Makanya keluar sinaran. Sinaran itu bukan sinaran yang fake, tapi sinaran hakikat ketuhanan. Tuan-tuan, target puasa melawan hawa nafsu, mengorbankan persembahan lapar dahaga mu hanya untuk Rabb, dan menaikkan kualiti zahir dan batin keinsanan.
tuan-tuan perempuan. Pilihlah tuan-tuan. Dia ada macam peringkat roti canai, ada roti telur, ada roti telur bawang. Tuan-tuan perempuan, ada tingkatan puasa masing-masing. Nampaknya dah pergi pada makanan. Dekat luar tu pun aku nampak ada garpu dengan pinggan dah bersusun dah. Kan? Terlintas pula cerita roti canai macam-macam ni. Itu pun kita kena mujahadatun nafs kan tuan-tuan. Sebab Nabi pesan, waktu sahabat-sahabat pulang dari peperangan Badar Al-Kubra dalam bulan Ramadan, sahabat kata kita dah menang, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kita kembali daripada medan perang yang kecil, wahal Badar Al-Kubra. Badar besar, lembah peperangan besar, lembah Badar. Tapi Nabi iktiraf apa? Kita pulang dari peperangan yang kecil, sedangkan kita akan pergi ke peperangan medan yang lebih besar. Perang apa ya Rasulullah? Peperangan dengan diri kita sendiri. Allahu Akbar. Deep bro, deep. Yang ini Malaysia, alhamdulillah, syukur kita tidak masuk dalam Ukraine dan Rusia sekarang. Tetapi jangan lupa tuan-tuan perempuan, kita juga bakal sentiasa akan berperang dengan diri kita masing-masing. So kalau yang marah tu, marah, diri kita lah yang pemarah. Kalau yang tak sabar tu, diri kita lah yang tak sabar. Kita sering menyalahkan orang lain. Sebenarnya cermin kepada diri kita balik. Itu saja. Kadang kita suka cakap pasal orang kan, cakap pasal keburukan orang, cakap pasal kelemahan orang. Sebenarnya mungkin kita sedang menutup kelemahan dan keaiban diri kita yang banyak. Sebab itu dia lontarkan perkataan kepada orang lain. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, belajar menajamkan ikhlas. Dan memang setiap bulan Ramadan pasti timbul hukum fiqh yang tuan-tuan dan puan boleh janganlah tanya benda yang dah beku, dah basi ni. Tapi kadang-kadang setiap bulan Ramadan ustaz pening nak jawab benda yang sama setiap tahun. Ustaz, saya nak bertanya sikit ustaz, apa hukum menangis bulan Ramadan? Batal tak puasa? Menangis bulan Ramadan, batal tak puasa? Itu soalannya biasa kita dengar. Yang paling best, ustaz, korek hidung ni batal tak puasa? Dah berapa tahun dah? Korek hidung batal tak puasa tuan-tuan? Dah lupa dah pelajaran tahun lepas. Korek hidung apa yang batal puasanya? Tak batal tuan-tuan. Tapi pasal katakan memasuk sesuatu dalam rongga yang terbuka. Rongga hidung ni kat sini, kat tatah ni. Ini ni boleh lagi, maknanya boleh. Yang jadi batal apabila kamu korek, kamu dapat, engkau makan. Memang batal lah makan tak hidung, memang batal lah puasa. Tapi kalau kau korek, bukan korek sampai ke dalam, korek itu sekadar membasuh, tak ada masalah. Jadi kita kena faham, soalan ni setiap kali timbul setiap bulan Ramadan. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan, kita kembali kepada fitrah. Sebab itulah lahirnya salam Aidul Fitri. Aidul Fitri, sambutan hari raya kembali kepada fitrah, supaya jangan kita jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Dan mudah-mudahan kita bersyukur banyak-banyak. Kita pada tahun ini insya-Allah kita azam tuan-tuan, kita azam tuan-tuan, azam baik-baik. InsyaAllah kalau coronavirus ni, kalau Decepticon, Omicron, Bumblebee, Transformer ni tak mengganas, kita doa banyak-banyak tuan-tuan. Alhamdulillah 1 April dengannya perkenan dengan Sultan, mudah-mudahan kita dah boleh rapatkan balik saf. Ini satu masya-Allah perkara yang 2 tahun bro. Tapi yang tak suka ada juga. Dia kata, alah aku tak suka lagu-lagu baru ni. Aku nak angkat takbir pun payah kan. Betul tak? Ada orang macam tu. Sekarang dia kena rapat-rapat kan. Sebenarnya kita dah lemah dari segi kekuatan jemaah. So kita nak, Allah saja reset sebenarnya. Orang reset. Dan Allah nak menilai, nak reset kamu, nak filtering siapa antara kamu sebenarnya. Dan sekarang insya-Allah kita doa banyak, 1 April dah boleh masuk balik. Syukur banyak-banyak tuan-tuan. Syukur banyak-banyak. Imarahkanlah rumah Allah. Jangan fitnah Tuhan. Covid jangan fitnah Allah. Allah tak salah. Tsunami jangan fitnah Allah. Banjir besar di Shah Alam jangan fitnah Allah. Landslide jangan fitnah Allah.
alam respon kepada apa yang kita buat. Itu dia. Takdir ni memang Allah izin, tapi alam merespon apa yang kita luahkan kepada dia. Ingat, bumi ni tak hidup, tuan-tuan. Bumi ni hidup, tuan-tuan. Setiap kata, makian, cacian, fitnah, segala apa yang dibobrokkan, itu semua penipuan, semua itu disedut oleh sang bumi. Maka bumi sudah tidak tahan, maka dia melontarkan muntahnya. Maka jadi banjir. Jadi banjir, tuan-tuan. Jadi landslide. Jadi virus. Bila jadi virus, apa yang kita boleh buat? Kerana dalam diri manusia sudah ada virus itu. Ini yang saya katakan. Kisah saudara sekalian. Ini cerita dia. Jadi Jangan kita memfitnah Tuhan bila berlaku bencana-bencana. Jangan fitnah Tuhan. Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kamu fitnah, sedangkan diri kamu yang menyebabkan segala-galanya. Rasuahnya, penipuannya, ada macam-macam lagi. Wallahu a'lam. Dengan izin, insya-Allah. Nah, jadi maknanya, tuan-tuan, ayo kita syukur dan kita doa banyak-banyak. Istiqamah kita solat. Jangan fitnah Allah, jangan fitnah masjid, jangan fitnah rumah Allah. Benar ada berlaku beberapa kes yang mana menyebabkan seseorang yang tidak sihat datang ke rumah Allah. Dah kau tahu kau batuk, demam, kau tu susah dah datang. Dah tu dia batuk, datang pakai mask pula kan. Memang nak kena mask lah. Kan? Batuk pula. Orang sekarang dah nak kontrol supaya kita jaga. Dah bagi rapat, kita faham kendati diri masing-masing. Jagalah diri masing-masing. Kalau rasa macam tak kondusif, jangan. Kan? Kita kena jaga masyarakat. Maksudnya di sini, memang Nabi sarankan orang yang ada membawa penyakit ini kalau boleh berehat dulu. Bagi dia sihat dulu, tenang datang berjemaah, tak ada masalah. Jangan kerana kita orang lain jadi berdosa. Islam menyarankan supaya jaga sama kita, insya-Allah. Ni cantik. Bukan kata WHO, Islam dah terangkan dah benda ni dah. Lama dah. Dah lama dah kata. Ya, dah lama dah kata. Memang dah lama dah. Kita je tak faham. Macam cerita puasa lah. Itu yang puasa tu macam tu je. Pasal tak dapat tangkap. Dia buat lama dah. Kan? Kita tak dapat tangkap. Kita begitulah cerita lebih kurang, tuan-tuan. Baik, sebagai penutup, tuan-tuan dan puan, satu saja, biarlah kita kembali kepada fitrah kita. Kita nak beribadah ni apa pun sebenarnya, kita nak pulang dengan bersih. Ya, pulang dengan bersih. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Semua orang akan lalui proses ini, tuan-tuan. Alam roh, alam rahim, keluar alam rahim, pergi ke dunia. Dunia ni sekarang kita duduk sekarang. Allah bagi akal, sebab itu kita bergaduh, kita boleh berselisih pendapat sebab ada akal. Masing-masing ikut teori dan pendapat masing-masing dan ilmu masing-masing. Lepas tu kita dimatikan, Allah masuk dalam alam barzah. Lepas alam barzah, alam mahsyar. Lepas alam mahsyar, syurga atau neraka. Tuan-tuan, roh yang sama dari alam roh pergi alam rahim, roh yang sama ditiupkan, roh yang sama juga duduk dalam jasad kita hari ni. Yang saya bercakap ni roh yang sama daripada hari tu. Roh ini juga bila mati, jasad aja akan ditanam, roh yang sama akan dibawa ke yaumul mahsyar, roh sama akan disoal siasat oleh Allah, roh yang sama nak masuk syurga atau neraka Allah. Tuan-tuan, orang terlalu sibuk dengan mengubati jasadiah. Orang lupa nak bagi booster dan vitamin pada roh. Ramadan datang, nak ubat roh kita, tuan-tuan, supaya kenal jalan pulang. Ingat tu baik-baik, insya-Allah. Saya pesan bagi saya. Namun waktu kita nak tidur, kita manusia duduk atas muka bumi, dah tentu kita capek, letih, sebab kita bukan robot, kita manusia. Jadi kalau lenguh kaki, tuan-tuan dan puan, ada yang sakit,
ada perut sakit, berangin sana berangin sini apa semua. Tuan-tuan dekat luar sana Renault Mega ni dia ada buat satu produk bam tarik angin. Ni produk ni tuan-tuan bukan untuk diminum. Saya bukan nak menjual kat dalam rumah Allah, tak. Benda ni di luar tuan-tuan. Sebab nak berkongsi kebaikannya. Sebab ana dah istiqamah pakai 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun saya dah pakai. Balik ceramah kadang-kadang macam-macam hair tuan-tuan. Pakai ni lumur ke kaki. Siapa yang pandai ngurut bagus. Selalu adik dia datang untuk mengurut, tapi adik dia di Ipoh tak datang. Jadi tuan-tuan ambil satu orang, satu rumah, satu bam. Musim-musim sejuk ni, untuk orang asma apa semua ni kan, Asmaul Husna semua, insya-Allah. Tak kerti nak Asmaul Husna, ada pula asma tu, ambil ni letak. Zikir, selawat, insya-Allah. Untuk kaki yang terbaik lah, lenguh-lenguh kaki semua, insya-Allah tuan-tuan kat luar. Terhad tuan-tuan boleh dapatkan kat luar tu. Dan kebanyakannya insya-Allah walap satu kali tuan-tuan dia. Hashtag satu rumah satu bam. 2 orang rumah 2 bam. 3 orang rumah 3 bam. 4 orang rumah 4 bam. 5 orang rumah lebam jawabnya. Jadi insya-Allah boleh dapatkan kat luar, insya-Allah. Bukan nak meniaga dalam rumah Allah ni. Nauzubillah, walauzubillah. Kita sekadar bagi tahu info dekat luar sana boleh dapatkan, sehingga stok masih ada kat luar sana, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini bukan sekadar untuk bersyair, berlagu, tetapi mudah-mudahan Allah tembuskan sampai ke langit tuan-tuan. Mudah-mudahan ada hikmah dan kebaikan untuk kita semua nanti di yaumil mahsyar. Wallahu taala alam. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur program. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.